Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yawmiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim, amma ba'du. Allahumma jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisil syarif, Inna Allah yuqti dunya liman yuhibbu wa man lam yuhibbu walakinna Allah la yuqti din illa liman yuhibbu, atau kama qala. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Al-Fadilah Puan Asmahan, Tuan Masya-Allah, yang saya nama pun saya tak ni, Tuan Razlan, seluruh tenaga pengajar, para pensyarah, pegawai-pegawai College Community, kepala batas, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang permudahkan segala urusan kita untuk sama-sama kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Jadilah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepadanya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidanakum, yang bermaksud kalau kamu bersyukur aku pasti akan tambah lagi nikmat ke atas diri kamu. Allah nak bagi nikmat, Allah tak letak syarat. Nikmat Allah bagi pada semua orang. Cuma kalau nak ditambah nikmat itu, Allah letak satu syarat, yakni syaratnya ialah bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita ni. Maka ulama menasihati kita untuk senantiasa kita sebut Alhamdulillah dalam kehidupan kita. Banyak mana kali kita boleh sebutlah Masya Allah, kerana bila kita sebut Alhamdulillah, ini menandakan kita tergolong dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, dan juga kita juga dianggap sebagai orang yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar, atau kama qala. Yang bermaksud setiap perkara baik dan yang ada nilai yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah, fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah lah yang selayak-layaknya diberi pujian. Maka puji dan syukur itu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita satu lagi tempoh, peluang untuk sama-sama kita berada di dalam satu bulan yang penuh dengan barakah, penuh dengan keajaiban, penuh dengan mukjizatnya, yakni bulan Ramadan. Masya-Allah. Kita kena ingat bahawasanya Ramadan ini bukan satu denda ataupun azab daripada Allah, tetapi ia adalah bukti Allah mencintai diri kita. Bukti Allah cinta diri kita. Tanda Allah cinta kita, Allah kurniakan kita Islam. Nah, tanda Allah cinta pada kita, Allah kurniakan kita Islam. Kerana apa saja nikmat
berkenaan duniawi ini Allah bagi pada semua orang, tapi agama hanya pada orang yang Allah cintai sahaja. Seperti mana sabda Nabi SAW di dalam satu hadis riwayat Ahmad, Inna Allah yukti dunya lima yuhabba wa ma lam yuhabba, walakin Allah la yukti din illa lima yuhabba, atau kama qala. Yang bermaksud sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Sukakah tak sukakah dunia ini Allah tetap bagi pada semua orang. Sebab tu hari ini walaupun orang bukan Islam, dia tak sembah Allah, tapi Allah tetap bagi dunia. Mereka lebih kaya, mereka lebih maju, mereka lebih berjawatan tinggi kadang daripada kita. Dan Allah suka kepada kita umat Islam, kita pun Allah bagi juga dunia. Dunia yang nikmatnya sementara ini Allah bagi pada semua orang, kata Nabi. Walakinna Allah la yukti din illa lima yuhabba. Akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah berikan pada mereka yang Allah cintai saja. Itulah agama Islam. Siapa yang Allah cintai, tuan-tuan yang berada di depan saya, semua kita ini adalah orang yang Allah cintai, sebab tu Allah kurniakan kita Islam. Bukan senang Allah nak jadikan seseorang itu Islam. Baik, saya teringat kata-kata Amirul Mukminin yang pertama, khalifah yang kedua, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, ada dua kuasa besar di dunia, yakni Rom dan Parsi. Tetapi Sayyidina Umar berjaya buka banyak wilayah-wilayah Islam, sehinggalah kota Baitul Maqdis jatuh di bawah tangan umat Islam. Apabila umat Islam meraihkan kemenangan menawan kota Baitul Maqdis, maka diajak Sayyidina Umar untuk pergi bersama mereka di Baitul Maqdis. Maka Sayyidina Umar pun pergi. Semua terhujah nak tengok khalifah, Masya Allah, pemimpin yang terhebat Sayyidina Umar. Sampai-sampainya Sayyidina Umar dekat Baitul Maqdis, tiba-tiba semua terkejut, kerana Sayyidina Umar, dia seorang pemimpin yang hebat, tetapi pakaiannya sangat lekeh. Dia pakai baju paling lekeh, dia sampai di sana. Maka orang mula berkata-kata. Mereka kata, apa punya sini pemimpin pakai baju pun macam apa? Ini bukan ciri-ciri seorang pemimpin. Maka sahabat baiknya Sayyidina Ubaidillah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ada di situ. Maka dia pergi tegur Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar sahabatku, kau seorang pemimpin yang hebat dan sangat kukagumi. Tapi beginikah cara kau datang untuk meraihkan kemenangan kita? Sayyidina Umar tanya, kenapa? Tengok cara kau pakai ni, sikit pun tak menunjukkan kau ni seorang pemimpin. Maka waktu itu Sayyidina Umar kata satu perkara yang perlu ada di dalam hati kita. Apa katanya? Inna kunna azilla qaumin fa'azana Allahul bil Islam famahma natlukul izzata bighairi ma'azana Allah azallana Allah. Maksudnya, kata Sayyidina Umar, inna kunna azilla qaumin, kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina, kata Sayyidina Umar. Walaupun dia rujuk kepada bangsa Arab, tapi kita ambil ayat ni sebagai pengajaran bagi kita. Kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina. Fa'azanallahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahmanatul izzata bighairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ma'azanallah azallanallah, kemudian dia kembali hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tiada kemuliaan dalam diri kita hari ini melainkan kemuliaan Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Maka itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Cuma kadang-kala kita tanya, apa bukti Allah cinta pada kita? Macam kita lah, zaman remaja macam ni lah, zaman kita bercinta kan. Bila kita pergi sebut I love you dekat markah kita tu, dia mesti nak tanya kan, apa bukti kamu cinta pada aku? Maka kita pun kelarlah tangan kita, ambil darah, tulis I love you. Pernah buat lagu tu? Jarilah lah benda tu, masya-Allah. Nah. Belum lagi, nah. Insya-Allah, jangan buat. Nah, insya-Allah. Sekarang musim Covid pula lagi masya-Allah besar.
Maka kita buat sesuatu nak tunjuk kita cinta pada dia, beli bunga, bagikan cincin ke apa sajalah, masya-Allah tabarakallah. Itu bukti. Begitu jugalah bila kita kata Allah cinta pada kita, apakah bukti Allah cinta pada kita? Maka Allah bagi kita Ramadan. Maka Allah berikan kita Ramadan. Baik. Sebelum tu kita nak tahu Ramadan ini apa dia. Orang kata Ramadan ni apa dia? Bila sebut Ramadan, Ramadan selalunya dikaitkan dengan panas. Orang kata panas, betul tak? Bila saya kata panas, ada orang mai tegur saya. Dia kata, "Ustaz, apa yang panas Ustaz? Saya meniaga bazar Ramadan. Saya meniaga ayam. Saya letak balang, saya buat ais ketui. Saya belum masuk jus lagi, hujan turun Ustaz. Balang saya penuh dengan air hujan. Apa yang panas Ustaz?" Dia tanya, masya-Allah. Baik. Yang dikatakan Ramadan ini panas, dia bukan panas sekadar cuaca, tapi yang sebenarnya panas dalam hati. Kenapa? Tekak punya haus, perut punya lapar, makanan ada depan mata, minuman pun ada depan mata, tapi tak boleh makan, tak boleh minum selagi tak masuk waktu dia. Itu yang buat panas. Balik rumah buka peti tengok semua ada. Ayam goreng berempah, ayam masam merah, ayam kicap, daging, semua ada. Ayam hidup pun ada, masya-Allah kan. Tapi tak boleh makan, tak boleh minum selagi tak masuk waktu. Manusia ni lazimnya bila perut dia lapar, hati dia akan jadi panas. Tidak. Cuba tengok seorang suami, bila dia habis kerja daripada pagi dia tak makan apa, tangan ketak. Dia balik-balik rumah, dia tanya dekat isteri dia, "Hang masak apa hari ni?" Isteri dia jawab, "Gas habis bang, apa pun tak masak." Apa dia jawab suami dia? "Baiklah, hang relax dulu, aku pergi makan di kedai makan." Ada dia kata macam tu? Mana ada, dia hampir habis kan, masya-Allah. Gas habis awak hantar beli ke? Bukan suruh hampir usung pun, telefon apa tu dia hantar saja. Apa punya isteri macam ni kan? Anak-anak balik mai, abah balik apa pergi belah lah, masya-Allah kan. Tu dia hati panas. Dia perut lapar, kalau hati dia memang confirm panas. Jangan main-main tu sampai boleh kecerai suami isteri. Ada satu kisah, isteri dia tu dia masak semua lauk, tapi bila nak pergi ambil nasi, dia lupa tekan button cook tu dekat rice cooker. Allah. Bila dia lupa tekan tinggal ayak dengan baik, masya-Allah. Gaduh suami isteri sampai nak kecerai. Esok-esok pergi jumpa qadi. Qadi pula lagi 2 bulan nak pencen, baru habis bypass, masya-Allah. Tangan pun ketak, suara pun tak keluar. Ni mai jumpa saya buat apa? Buat apa? Cerai lah. Masya-Allah. Dia rekam macam tu. Qadi tanya, apa punca nak cerai? Tak boleh duduk dengan dia, nyanyok lah. Button cook pun tak tahu tekan, masya-Allah. Bini teriak, "Ya Allah, hang dia," masya-Allah. Qadi tengok dia ni panas sangat, tak boleh nak settle. Jadi Qadi tanya, "Kamu ada anak ke?" "Ada 3 orang anak, 3 perempuan." "Ada ikut sekali ke?" "Ada." "Mana?" "Duduk luar." "Panggil masuk." Jadi qadi tanya dekat anak perempuan yang sulung, "Kakak, kalau mak ayah gaduh cerai, kakak nak duduk dengan siapa?" Dia nak sulung kata, "Kakak nak duduk dengan mak, tak mau dengan ayah pandai barah." Dia maki anak dia, "Anak ikut mak hang nak. Esok hang susah cari ayah yang penampak muka hang." Bini dia, "Ya Allah, kena 1-0." Mai tanya anak nombor 2 budak, anak nombor 2. "Adik, kakak ikut mak, kamu ikut ayah tak?" "Tak." Adik pun ikut mak juga. Bini dia, "Ya Allah, kepada muka 2-0." Kata macam. Yang ketiga tanyakan bongsu, "Adik nak duduk dengan mana?" Adik pun ikut mak. Anak dia 3 semua ikut mak dia, seorang pun tak ikut dia. Tu qadi kata, "Tengok, aku baru uji sikit saja pun dah tahu dah. Kamu ni kalau cerai, anak kamu seorang pun takkan hormat hang, takkan mai ziarah hang. Peduli apa aku dengan mereka? Kalau ikut mak mereka, biarlah, aku tak kisah." Tu dia panas sungguh. Lalu qadi tanya, "Betul, baik. Hang betul-betul nak cerai ke?" "Tengoklah, kalau anak-anak saya ikut mak mereka, saya pun ikut mak mereka." Masya-Allah, tak jadi cerai. Dia pasal apa panas hati macam tu. Dia kalau perut lapar ni, hati betul-betul panas. Itulah Ramadan Allah bagi pada kita. Pasal apa? Banyak amalan kita hari ini rosak kerana rosaknya hati kita. Tidak, masya-Allah. Kadang mulut tak cakap tapi hati dia hentak. Ada tak, masya-Allah. Nabi kata, Allah tak pandang pada suwarikum wa amwalikum. Allah tak pandang pada rupa kamu, macam mana segak kah, macam mana punya apa kah, Allah tak pandang. Dan juga amwalikum, tak pernah lihat pada harta kamu. Apa yang Allah pandang? Qulubikum. Luaran ini adalah
adalah tempat makhluk memandang kita. Tapi yang Allah pandang itu adalah di dalam hati. Masya Allah, tabarakallah. Dia ada satu kisah seorang wali Allah ni. Dia punya isteri nak pergi ke kenduri, tapi dia benarkan, kata wali ini, bila kamu sampai dekat tempat kenduri itu, jangan mengumpat, jangan duduk bersama orang yang mengumpat, jangan sembang benda yang tiada manfaat. Isterinya kata, ya baik bang. Tapi suami dia tu, wali Allah tu, dia bagi satu ujian. Dia kata, kamu sampai dekat tempat kenduri itu, ambil segelas air, minum. Tetapi jangan telan air tu, jangan ludah air tu, simpan dalam mulut kamu. Dia pun seorang isteri soleha, dia pipi, dia minum, dia tak telan, dia tak ludah. Dia simpan macam tu dalam mulut dia. Habis-habis kenduri tu, dia balik mai. Dia mai, wali tu panggil, mai sini, dia panggil isteri dia. Ada tak air di dalam mulut kamu seperti mana aku pesan pada kamu? Dia pun nangguh. Kalau dia kata ya, terkeluar habis semua. Kan? Maka wali Allah tu bagi satu bekai. Sekarang ludah air tu dalam bekai ni. Dia pun point ludah. Air yang terbaik daripada mulut dia semua tukar jadi warna merah. Air tu tukar jadi warna merah. Maka isterinya terpanjang. Dia kata, saya minum air biasa saja. Pasal sewaktu air tu ada di dalam mulut saya tukar jadi warna merah. Apa penyakit saya? Maka kata wali Allah tu, walaupun mulut kamu terkunci, bila ada ayat tak boleh cakap, betul tak? Walaupun mulut kamu terkunci, tapi hati kamu berbicara. Hati kamu mengata pada orang, mengumpat pada orang, maki orang, semuanya ada. Masya Allah. Natijanya penyakit-penyakit ni semua kita ada, kan? Masya Allah. Kadang mulut, ada orang, Ustaz Syah, saya tengok gambar Hindustan hari itu, ada satu hero sebiji macam Ustaz, Masya Allah, tapi hati kata apa, perasan dah lah hitam legam, Masya Allah, kan? Begitulah. Sebab tu Nabi kata, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman kamu takkan cantik, iman kamu takkan lurus selagi hati kamu itu tak bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan Allah bagi yang kata panah itu adalah hati yang senantiasa panah fikir pasal hal orang lain daripada fikir hal kita. Masya Allah. Ramadan juga Masya Allah bukti di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak habaqkan kita semua, kita ni sama di sisi Allah. Tiada yang besar, tiada yang kecil, tiada yang kaya, tiada yang miskin, tiada yang tua, tiada yang muda, tiada yang memerintah, tiada yang diperintah. Semua kita sama di sisi Allah. Macam mana nak tahu semua kita ni sama di sisi Allah? Tengok waktu berbuka puasa. Ada tak pernah dengar dalam radio di orang umum? Umum macam mana? Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kepala Batas. 6.5 bagi mereka yang kaya. 7.35 bagi mereka yang miskin dan papa kedana. Ada lagu tu. Dokuk kepala dia lagi, Masya Allah, kan? Mananya semua kita buka pada waktu yang sama. Artinya semua kita sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bezakan kita apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah mereka yang bertakwa kepada aku, kata Allah. Yang bezakan kita apa dia? Takwa, nilai takwa. Baik, kita berpuasa kita dapat apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul tak? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Betul tak? Masya Allah. Puasa memberikan kita, menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Apa dia itu takwa? Kenapa Allah nak sangat kita menjadi orang yang bertakwa? Iman lain, takwa lain. Iman, semua kita ada iman. Betul tak? Cuma dia kadang tinggi, kadang rendah. Kadang tinggi, kadang rendah. Waktu iman tu tinggi, semua sunat dia balai habis, Masya Allah. Tapi bila iman rendah, yang 5 waktu tu pun tunggang langgang. Betul tak? Masya Allah. And, jadi takwa ni bukan semua orang dapat miliki, Masya Allah, tabarakallah. Kita akan sedar apa kerja takwa ni, kenapa Allah nak kita jadi orang yang bertakwa sebenarnya. Mungkin di dunia kita tak nampak apa kerja takwa ni, tapi bila kita di akhirat, bila semua kita ni dihimpunkan di mahsyar nanti, barulah kita akan nampak kenapa Allah suruh kita jadi orang bertakwa. Betapa untungnya kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Baru kita akan sedar waktu kita ada di mahsyar nanti. Masya Allah, tabarakallah. Pasal apa?
Kita ni semua satu hari akan dihimpun di padang mahsyar. Kan? Tahu dah padang mahsyar? Ada orang kata, tahu Ustaz, kat mana? Tu padang mahsyar yang tu Langkawi, masya-Allah. Kadang-kadang depa ni jawab, ya Allah. Padang mahsyar ini adalah alam yang kelima kita akan berpindah. Manusia berpindah berapa alam? 5 alam kan? Alam pertama di mana? Sebelum kita jadi Muhammad, kita ada di mana? Dalam perut ibu kita kah? Sebelum di perut ibu kita berada di mana? Di alam roh kan? Allah jadikan roh kita, Allah panggil roh kita, Allah tanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Apa jawab roh kita? Qalu bala syahidna. Ya betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Sebab tu kadang, kalau bukan kadang, sebab tu dalam kalimah syahadah kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah. Siapa pernah tengok Allah? Tak pernah tengok. Tapi kenapa kita sebut asyhadu? Kenapa kita bagi saksi di situ? Saksi ni maksudnya apa ya? Orang yang melihat, betul tak? Lagi kita tengok depan-depan kalau ada aksiden, kita saksi, kita nampak. Polis mai tanya, kita jawab, ya saya nampak kereta tu salah, dia tak berhenti traffic light kan? Itu saksi. Kenapa dalam kalimah syahadah kita bagi penyaksian? Kerana roh kita sudah pun menyaksikan zat Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi penyaksian. Barulah roh itu dipindahkan ke dalam janin ibu kita selepas 4 bulan. 120 hari, bukan 40 hari nah, 120 hari, 4 bulan. Sebab tu hikmah Allah bagi iddah kepada perempuan yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Kerana 4 bulan itulah roh itu akan ditiupkan ke dalam janin ibu kita, barulah dia bernyawa. Kan masya-Allah. Lepas tu daripada alam roh pindah ke alam rahim ibu kita adalah alam yang kedua. Kata ulama, setiap satu alam yang kita akan berpindah akan menjadi alam yang lebih teruk, lebih dahsyat daripada alam sebelum. Mananya alam roh, daripada alam roh pindah ke alam rahim ibu kita. Alam rahim ibu kita akan menjadi alam yang lebih mencabar, lebih teruk daripada alam roh. Kan? Yalah, siapa tak teruk, masya-Allah, yang mengandung mak kita, yang tahan sakit dia juga kan, masya-Allah. Kita relax aja kan. Lepas tu kita dipindahkan, lepas 9 bulan 10 hari kita dipindahkan ke alam dunia. Alam yang ketiga, alam dunia yang kita duduk di sekarang ni. Lepas ni kita akan pindah ke alam mana? Alam barzah ataupun alam kubur. Masya-Allah. Lama mana duduk di alam barzah? Wallahu alam. Kita tak tahu. Mungkin dalam dunia usia kita 60 tahun, 70 tahun saja. Tapi alam barzah boleh jadi berapa ribu tahun. Kita dengan Nabi Adam AS berapa tahun? 7,000 tahun. Lebih kurang dalam 7,000 tahun saja. Maknanya orang yang meninggal di zaman Nabi Adam AS pun masih ada 7,000 tahun dah berada. Kan, yang 10,000, 100,000, apa 1 juta tahun, yang tu semua saintis letak tanpa ada sebarang dalil yang qat'i. Cuma kita ikut ajaran Islam, kita dengan Nabi Adam AS dalam 7,000 tahun saja dia punya perjalanan, masya-Allah. Lama mana kena duduk, itu Allah punya pasal. Lama mana duduk. Tapi kita sesungguhnya ada satu kehidupan di alam barzah, masya-Allah, tabarakallah. Nah, ada satu kehidupan. Sebab itulah dalam Islam kenapa kita perlu ditanam, kerana badan ini bila kita mati, apa maksud dia? Roh kita keluar daripada badan. Tapi badan ini dia akan merasai semua, cuma dia tak boleh cakap, dia tak boleh buat apa. Sebab tu kita tak boleh bakar, tak boleh menganiayai mayat itu. Cepat-cepat kita kafankan dia, cepat-cepat kita solatkan dia, secepat mungkin kita kena tanamkan dia, masya-Allah. Sebab kita datang daripada tanah, kita kena kembali ke tanah, masya-Allah, tabarakallah. Bakar itu sakit, teramat-amat sakit dialami oleh mayat itu, cuma dia tak boleh cerita pada kita kerana dia mati. Kerana apa? Roh itu tak ada. Macam mana roh itu ditiupkan ke dalam janin ibu kita, barulah dia bernyawa, kan? Daripada alaqah dia jadi satu mudghah, daripada mudghah jadi kan, kita belajar sains kan, yang sebut di dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut clear macam mana kejadian seorang bayi, masya-Allah. Jadi kita duduk di alam barzah, lama mana, itulah Allah punya pasal, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubatsun, dan mereka akan berada di alam barzah sehingga dibangkitkan kembali, kata Allah. Bangkitkan ke mana? Final mahsyar. Maknanya setiap satu alam yang kita nak pindah ni lebih teruk daripada alam yang sebelum. Kalau barzah saja begitu teruk,
Bayang tengok mahsyar macam mana keadaannya. Sebab tu Nabi sebut di dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, innakum tuksharuna yaumal qiyamah ala aradin bayadha afra'in faqad satin nakid laisa fiha alamul lihat atau kama qala. Nabi kata innakum tuksharuna yaumal qiyamah, maksudnya kamu semua ini akan dibawa pergi ke dibawa pergi ke satu tempat pada hari kiamat. Apa tempatnya? Ala aradin bayadha, sebidang tanah yang luas sejauh mata memandang, mendatar, tiada bukit, tiada pokok, tiada gunung, apa pun tak ada, mendatar macam ni, masya-Allah. Bayadha ni apa maksud dia? Putih. Satu bidang tanah yang luas sejauh mata memandang dan berwarna putih, kata Nabi. masya-Allah tabarakallah. Nah, putih polka, putih susu, wallahu alam, saya tak tahu, tapi yang saya tahu lebih putih dari saya, masya-Allah. Nah, itu confirm lah. Baik. Dan semua kita akan berada di situ. Lepas tu Nabi kata apa? Afrod. Afrod ini apa maksud dia? Merah kemerah-merahan. Yang putih itu akan tukar menjadi warna merah kemerah-merahan dengan panas yang cukup terik. Panasnya macam mana? Faqad satin nakid, seperti roti yang sedang dibakar, kata Nabi SAW. Bila ditanya kenapa dia jadi begitu, maka kata Nabi, bahang daripada api neraka. Dia bukan api neraka, tetapi bahang yang keluar daripada api neraka akan tukarkan mahsyar yang putih macam ni tiba-tiba jadi macam merah kemerah-merahan. Masya-Allah tabarakallah. Nah, itu belum lagi api neraka, bahang saja. Macam sekarang kita dah rasa panas, bahang matahari. Itu bahang matahari 44 darjah Celsius. Panas tak panas? Sampai saya jadi macam ni dah. Masya-Allah tabarakallah, kan? Dan kita akan berada di situ. Kita sampai di mahsyar, kita akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Di sana nanti kita akan dipecahkan kepada 3 kumpulan. Allah sebut dalam Quran, dalam suratul Al-Waqiah ayat yang ke-7, wa kuntum azwajan salasah, dan mereka akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kan? Kumpulan pertama, kumpulan yang kedua, dan kumpulan yang ketiga ikut pada amalan masing-masing. Kumpulan yang pertama ini siapa dia? Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaminkum hadza qala bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ini yang kumpulan pertama. Siapa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, apabila orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berbondong-bondong, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kafir sini ini semua ke dalam neraka jahanam. Kata, masya-Allah, kata ulama, mereka ni akan masuk ke dalam neraka jahanam tanpa ada sebarang perbicaraan. Terus ke dalam neraka jahanam, masya-Allah. Allah tak akan pandang sikit pun kepada mereka. Baik, kita tak mau ulas, masya-Allah, kan? Baik, saya ada yang bukan Islam pun ada kan di sini, kan, masya-Allah. Baik, antum. Yang kedua, kumpulan yang kedua, kita nak tengok siapa ni pula kumpulan yang kedua. Yang ni Allah berfirman dalam surah Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini kumpulan yang kedua. Siapa dia? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berbondong-bondong, kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat syurga itu, wa futihat abwabuha, sedangkan pintu syurga dibukakan kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tibutum, berbahagialah kamu. Kenapa? Fadkhuluha khalidin, kamu akan kekal di dalam syurga ini selama-lamanya. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Apa keistimewaan kumpulan kedua ni? Mereka akan masuk ke dalam syurga, tidak ada sebarang perbicaraan ke atas mereka. Masya Allah. Mananya mereka sampai daripada barzah, mereka sampai dekat mahsyar, mereka terus akan ke dalam syurga. Kumpulan yang ketiga ni, dia ada masalah sedikit, 50-50. Dia akan melalui perbicaraan. Dosa pun ada, pahala pun ada, kadang dosa lebih. Mereka akan dibawa atas perbicaraan, timbangan mizan, titian sirat al-mustaqim, catatan amal, telaga haud, semua ni mereka kena lalui. Makan masa tak kurang daripada 50,000 tahun. Macam mana tak mungkin? Sekarang ada berapa bilion manusia? 7 bilion, betul tak? Belum dicampur dengan daripada zaman Nabi Adam AS. Cuba bayang tengok kalau seorang satu hari perbicaraan dia. Kalau 7 bilion, 7 bilion hari lah.
lebih kurang 50, tak kurang daripada 50,000 tahun. Manakala kumpulan yang kedua ni tak perlu tunggu apa, dia terus ke dalam syurga yang akan dipimpin oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Masya-Allah. Puasa ajak kita jadi apa? Orang bertakwa. Baik. Siapa orang bertakwa tu? Siapa dia orang bertakwa? Ustaz, orang bertakwa ni amal ibadat dia luar biasa. Amalan dia banyak ustaz. Rasanya pahala dia cukup-cukup banyak ustaz. Boleh jadi. Tapi ada seorang ulama yang masyhur. Nama dia Syekh Nisaburi Adam. Dia seorang ulama tafsir yang sangat masyhur. Nama kitab dia As-Sihah Nisaburi. Kata Syekh, orang yang bertakwa yang Allah maksudkan dalam ayat ini bukan semestinya dia banyak beribadat, bukan semestinya banyak beramalan, dan bukan semestinya pahala dia banyak. Dia boleh jadi siapa saja di kalangan kita dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sebelum dia mati, Allah ampunkan ke semua dosa-dosa dia buat. Sebelum dia mati, Allah ampunkan ke semua dosa-dosa yang ada pada diri dia. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya dia pergi kepada Allah bawa kosong dosa dia. Ada tak orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan ke semua dosa mereka? Ada. 4 kategori. Selalunya imam baca. Kita pergi sembahyang tarawih kan? Masa habis 8 rakaat atau 20, imam baca doa, imam akan sebut doa ni dalam surah Nisa ayat 68. Apa dia? Wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Kan 4 kategori. Wan nabiyyin, nabi dengan para rasul maksum, tidak ada dosa ke atas mereka, terus ke dalam syurga, tidak ada perbicaraan ke atas mereka. Yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang benar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita benarkah? Mak ayah dengan bini pun bohong hari-hari, masya-Allah kan. Yang ketiga wasyuhada, mereka yang mati syahid. Yang keempat wassalihin, mereka yang Allah redai amalan-amalan mereka. Syekh Nisaburi Adam tambah lagi 2 kategori. Yang kelima katanya, mereka yang mati atau meninggal saat mengerjakan haji dan umrah di Mekah, Madinah, confirm syurga. Sebab tu Nabi suruh kita meninggal doa minta mati di Madinah, confirm syurga. Siapa pernah pergi buat umrah? Adakah adik-adik biasa buat umrah? Belum lagi. Cubalah pergi satu kali tengok. Setiap hari ada orang meninggal waktu mengerjakan umrah. Cuba tengok Pak Arab akan kejar mayat itu macam mana dia akan kejar, kan? Nak ambil berkat sentuh mayat itu. Kerana apa? Confirm ahli syurga. Subhanallah. Yang ketiga yang keenam dia tambah lagi satu, iaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang baru berjinak-jinak dengan Islam. Masya Allah, mu'alaf lah kita panggil kan. Saya tak boleh, saya 15 tahun dah Islam, Masya Allah, dosa banyak sangat, Masya Allah. Tapi ada orang yang baru mengucap terus mati. Saya ada seorang anak murid baru masuk Islam, tak sampai 1 bulan mati, Masya Allah. Ada seorang lelaki daripada kabilah Muharib. Dia macam cyber trooper. Dia Nabi ada di mana, dia pun ada. Dia ikut Nabi senantiasa, bukan dengar dakwah Nabi, tapi dia kutuk Nabi, dia hina Nabi. Sehinggalah dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasul, istaghfirli, istaghfirli." Ya Rasulullah, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku. Apa kata Nabi? Inna Islam yuhibbu ma qablahu minal kufri. Sesungguhnya Islam kamu itu telah mengampunkan segala dosa yang kau buat waktu kau kafir dulu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tak ada dalam 6 kategori ini, ada peluang tak kita masuk syurga tanpa hisab? Kalau tak ada dalam 6 ni, ada peluang tak? Allah bagi satu peluang. Ramadan lah jawapannya. Ramadan jawapan. Pasal apa? Kan Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufirullahu ma taqaddama min zambi. Kan? Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampunkan ke semua dosa yang dia buat dalam hidup dia. Masya Allah, tabarakallah. Itulah saya kata, Ramadan ini Allah bagi adalah bukti Allah cinta kepada kita. Kenapa Allah nak kita jadi orang bertakwa? Kerana makom takwa itu akan bawa kita ke dalam syurga tanpa ada sebarang perbicaraan. Masya Allah, tabarakallah. Itu hebatnya Ramadan. Baik, puasa Ramadan juga Masya Allah. Tetapi bukan semua orang yang berpuasa boleh mencapai makom ketakwaan. Betul tak? Ada hadis Nabi yang Nabi kata, ramai di kalangan umat aku berpuasa, tapi tiba-tiba batuk pula.
Tak ada ayat. Ramai di kalangan umat aku berpuasa, tapi apa yang mereka dapat melainkan lapar dengan dahaga saja, kata Nabi. Sedangkan ada satu doa malaikat Jibril yang Nabi aminkan. 3 kali Nabi aminkan. Salah satu doanya apa dia? Celakalah umat Muhammad apabila Ramadan sudah tiba dan Ramadan hampir nak habis meninggalkan mereka, tapi dosa mereka sikit pun tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal kita tak menghayati bulan Ramadan ini, kita tidak ada satu persiapan yang lengkap untuk sama-sama kita menjalani ibadah puasa. Puasa juga, tapi amalan dia tu Allah tak terima. Apa puncanya? Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, karena kita tidak ada satu persiapan yang rapi. Maka apakah persiapan yang perlu ada dalam diri kita untuk sama-sama kita mengarungi satu bulan puasa ni? Yang pertama disebut sebagai amalan ataupun persiapan dari segi ruhiyah. Apa dia ruhiyah ni? Dari segi penambahan iman dalam diri kita. Masya Allah. Baik, kadang dia puasa tapi mata tengok segala benda haram. Ada tak? Ada. Balik buka TV, Masya Allah, tengok HBO, gambar Mat Saleh. Perempuan Mat Saleh selalu pakai baju tak cukup kain. Betul tak? Tudung confirm tak pakai. Kita pun dah tengok layan, Masya Allah. Mata tengok segala benda haram. Cuba pergi tengok bazar Ramadan, macam-macam kita boleh tengok cara pemakaian mereka, menjolok mata, Masya Allah. Saya sendiri ada satu pengalaman. Saya pernah pergi ke 3 tahun dulu, saya pergi Perlis, Jabatan Pertahanan Awam jemput saya, kuliah duha macam ni lah, bulan Ramadan. Saya sedang sampaikan kuliah, tiba-tiba ada satu kertas dia pemain letak atas meja saya. Saya ingat dia suruh saya berhenti ke apa, rupa-rupanya dia tanya soalan. Saya baca soalan dia, saya pun terkejut. Saya hilang akal, tak tahu nak cakap apa. Dia tanya dekat saya, Assalamualaikum Ustaz, tolong jelaskan kenapa bulan Ramadan murtabak jadi wajib. Kan kita pergi bazar murtabak, macam-macam murtabak sekarang, murtabak coklat, murtabak cheese lah, kan, betul tak? Saya pun fikir lagu mana aku nak jawab. Aku pun tak tahu, Nabi pun tak makan murtabak. Jadi saya pun jawab lah. Saya kata, kita kan Ramadan Al-Mubarak. Mungkin dia silap baca Ramadan Al-Murtabak kot, sebab tu murtabak jadi wajib. Tu jawapan saya ambil kau lah. Hari bila dia ingatkan saya dengan murtabak, saya pun malam petang tu teringat pada murtabak. Jadi saya bawalah isteri saya pergi beli murtabak. Lepas tu saya duduk di Kulim. Pipi saya parking kereta saya di bazar Ramadan. Ada satu lagi kereta mai parking sebelah saya, Iswara Aerobag warna merah. Ini 3 tahun lepas yang cerita tu. Cerita benar, sahih, Masya Allah. Tapi bukan riwayat Bukhari lah, riwayat Muhammad Syajah Mugam. Turun sepasang suami isteri. Saya tengok suami dia bulan Ramadan dia pakai baju lengan pendek, singlet, seluar pendek atas pada lutut. Seluar pendek atas pada lutut. Kenapa kita sekarang banyak suka pakai macam tu? Walaupun kita tahu itu bukan menutupi aurat, budak-budak lelaki kan, Masya Allah. Tolong berubah sedikit, Masya Allah. Dosa itu tetap dosa, kan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok dia pakai seluar pendek atas pada lutut. Tak apalah, tengok isteri dia lagi pendek daripada suami dia. Separuh paha, Masya Allah. Skirt pendek, clear, saya nampak habis semua, Masya Allah, tabarakallah. Seksi gila, Masya Allah. Saya punya sedih tengok dia punya keseksian. Saya sedih bukan pasal apa, sedih sebab apa, tengok sekali bini saya ada sebelah saya kantoi. Abang tengok apa, abang jalan, Masya Allah. Si ikut dia hajar. Bini saya tanya, apa bang ni bulan Ramadan pun dia pakai ni macam apa ni? Saya pun sambil tengok mata, tapi mana, inilah tanda-tanda akhir zaman. Nabi kata banyak perempuan berpakaian tapi telanjang, tapi mata tak tengok mana, tengok saja, Masya Allah. Itulah yang merosakkan pahala puasa kita. Puasa tapi mata memandang segala yang haram. Ada satu hadis Nabi di mana Nabi bersabda, inna zaharata sahmun min sihamin iblis masmum. Sesungguhnya melihat sesuatu yang baik atau elok pada tubuh seorang wanita seumpama macam anak panah daripada anak panah iblis yang beracun, kata Nabi. Man taraka min makhafati abadaltuhu imanan wajidu halawatahu fi qalbi. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan tersebut kerana takut kepada Allah, maka Allah akan campakkan kemanisan iman di dalam hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Yang tu mata turut kena puasa, Masya Allah. Yang seterusnya, telinga.
Kadang dia puasa tapi dia dengar segala jenis pengumpatan. Masya Allah. Orang cerita dia pun suka dengar. Betul tak? Lepas tu saya tak cakap apa ustaz. Dia yang mengumpat. Saya tukar dengar saja. Kata Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa yang dengar dia pun dapat dosa seperti mana orang yang mengumpat juga. Pasal apa? Pasal kita dengar lah dia cerita. Kalau kita tak dengar, dia mau cakap dengan kita tak? Dia pergi cakap dengan pokok. Tidak kan? Pokok-pokok, Ustaz Syambugham tu cakap banyak lah, dah lah hitam Masya Allah. Dia pergi cakap dengan pokok. Tidak kan? Tolong, kalau dengar sebarang berita yang tak enak, tuan-tuan, keluar daripada majlis tersebut. Mulut ini bukan sekadar tahan lapar dengan dahaga saja. Malahan yang keluar itu pun pastikan keluar yang baik-baik saja. Terutama sekali jangan sesekali mengumpat. Ya, inilah penyakit kita hari ini. Sedangkan Nabi sebut dalam suatu hadis, iyyakum wal ghibat, kata iyyakum wal ghibat, sesungguhnya jauhlah daripada perbuatan mengumpat, kata Nabi. Pasal apa? Fa innal ghibata asyaddahu minal zina, sesungguhnya perbuatan mengumpat ini lebih bahaya daripada zina. Qila lahu khaifa ya Rasulullah, kenapa kamu cakap begini ya Rasulullah? Nabi kata, inna rijala qad yazni yatubu, sesungguhnya seorang lelaki yang melakukan zina kemudian yatubu, kemudian dia taubat kepada Allah, fayatubullahu alaih, sesungguhnya Allah akan terima taubatnya. Kan? Fa inna sahibul ghibati yughfar lahu hatta yaghfir lahu sahibu. Itu Nabi kata, Masya Allah, sesungguhnya orang yang mengumpat tidak akan diampunkan dosa-dosa mereka hatta yaghfir lahu sahibu, sehingga orang yang dia mengumpat itu maafkan dia. Masya Allah. Faham dah apa yang Nabi kata? Kita buat zina, dosa besar kan? Kita buat zina, lepas tu kita sedar, kita taubat kepada Allah, sesungguhnya Allah terima taubat itu, kata Nabi. Tetapi bila kita mengumpat seseorang itu, dosa mengumpat itu takkan diberi pengampunan oleh Allah hatta yaghfir lahu sahibu, sehingga orang yang kita mengumpat itu maafkan kita. Cuba fikir tengok, kita mengumpat orang tu tiba-tiba dia mati. Macam mana kita nak peroleh keampunan daripada dia? Pilah cari di mahsyar. Nak cari lagu mana? Berapa bilion manusia ada di situ. Sesaknya keadaan mahsyar. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah ni kena belajar. Mulut ini cakap benda yang baik-baik saja. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap perkataan yang baik, aw liyasmut, kalau tak boleh duduk diam, kata Nabi. Masya Allah. Jadi mulut kena jaga, terutama sekali bulan puasa ni, bulan Ramadan ini. Puasa tapi mulut sembang benda-benda yang tiada sedikit manfaat. Sembang tak ada manfaat apa, tapi takut kita mengumpat orang. Masya Allah, tabarakallah. Itu persiapan pertama berkenaan dengan iman. Yang keduanya, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, persiapan dari segi jasadia. Apa dia ni jasadia? Jasadia ni apa dia? Masya Allah, tabarakallah, banyaklah bersabar. Memanglah kita cabaran banyak sangat. Kita lalu satu restoran, orang yang tak puasa, orang bukan Islam yang tak berpuasa, tengok dia makan, ya Allah, kita pula rasa macam apa? Sabar pilih. Itu Masya Allah. Yang seterusnya tu, yang jasadia ni, banyak berdoa. Banyak berdoa. Kerana bulan Ramadan doa mustajab. Doa mustajab. Apa beza mustajab dengan kabul? Biasa dengarkan doa dikabulkan. Moga doa itu dikabulkan. Kabul dengan mustajab apa beza dia? Saya pernah tanya waktu saya duduk di College Islam dulu. Saya tanya guru saya, ustaz saya. Dia kata, kabul ini adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah, tapi bila Allah nak jawab kita tak tahu. Macam contoh kita doa, ya Allah, umurku sudah 60 tahun, pencen dah, lepas tu EPF saya alhamdulillah ada 500 juta. Jadi saya teringin nak tambah seorang lagi. Tak ada zaujah, dia nak tambah isteri lah. Benda baik. Dia doa, ya Allah, Engkau perkenankan kepada aku seorang wanita dalam lingkungan umur antara 23 hingga 25 tahun. Uish. Kan? Benda baik, Masya Allah, tak ada masalah. Allah nak, dia minta nak tambah isteri. Tapi bila Allah nak jawab? Kokot umur dia 80 tahun baru dapat. Masya Allah. Kan?
Tangan pun sudah tak boleh dah ketak dah, Masya Allah. Sekali pandang bakal isteri umur 25 tahun, wajah sebiji macam Niloufah, Masya Allah. Time nak akad nikah, teruja tengok bini cantik, heart attack mampu terus, Masya Allah. Yang tu doa dikabulkan. Manakala doa mustajab ni macam mana? Doa mustajab, lah ni kita doa, lah ni kita boleh dapat. Lah ni kita doa, esok kita dapat. Lah ni kita doa, minggu depan dapat, bulan depan dapat. Cepat Allah jawab. Bila? Bulan Ramadan. Bila waktunya? Makan ataupun sahur kan, Masya Allah. Tu Nabi kata bangun sahur makan, sebab ada keberkatan dalam sahur itu kan, Masya Allah. Saya itulah kadang-kadang ibu-ibu selalu gerakkan suami, bang makan sok, dia tak bangun-bangun juga. Lalai kita buat apa? Lantak dia lah, kita makan, betul tak? Lepas ni jangan buat macam tu. Bawa segelas ayam, bawa sebiji kurma, pergi ke tempat tidur dia, gerak dia mesti menguap, betul tak? Sumbat kurma tu dalam mulut dia, bang makan, doa, Masya Allah. Doa lah. Lagi bila kita nak doa? Sebelum nak buka puasa, tidak? Tapi lazimnya kita buat apa? Makanan, semua makanan ada depan meja dah. Duk tunggu Tok Bilal. Kaki jadi macam mesin jahit. Tidak kan? Katakanlah hari tu Tok Imam, Tok Bilal naik gerek jatuh. Allah. Lagilah dia maki amun. Apa punya Bilal ini tak boleh pakai punya orang dekat nak buka puasa dia tak azan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Time itulah mustajab doanya, kena berdoa pada Allah. Ustaz, saya nak doa apa Ustaz? Masya Allah. Kalau tak boleh doa bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan, siapa faham doa bahasa Arab? Selalu imam baca doa, faham tak kita? Melainkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan habis dah kan, Masya Allah. Itu kita faham. Saya pernah pergi satu masjid, imam baca doa kuat-kuat, semua amin pun kuat-kuat. Allahumma ja'alna minan nar, amin. Allahumma ja'alna minan nar, amin. Allahumma ja'alna minan nar. Ya Ustaz. Ni perhatian untuk belajar. Kamu tunggu Ustaz, saya dah maklum dalam grup untuk bicara kan kata kamu ada kat sini. So belajar boleh dengar dengan tenang. Bukan senang ada Pak Ustaz ni jangan risau. 10 minit lagi saja, insya-Allah. Sabar nah, insya-Allah. Okey nah, boleh nah. Baik. Dia pun doa, Allahumma ja'alna minan nar, amin. Allahumma ja'alna minan nar, amin. Tahu dah dia minta apa? Ya Allah, campakkanlah kami ke dalam neraka, amin. Masya Allah. Mana kita faham, betul tak kan? Bahasa Melayu pun cantik. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kami sekeluarga. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin muslimat yang beriman kepadamu. Kan cantik doa tu, Masya Allah. Doa untuk orang lain pun sama. Jangan duk fikir pasal kita saja. Lagi satu, dalam doa ni kalau boleh selalu selitkan sifat Allah. Itu yang terbaiknya. Ya Ghafur ni apa dia? Yang maha pemaaf kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur. Kalau nak duit lebih, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Basit, ya Razak, limpah kurniakanlah rezeki kami. Guna sifat Allah, lagi cepat dijawab doanya tu. Masya Allah, tabarakallah. Doa banyak-banyak. Kadang-kadang ya Allah, malas doa sampai dia doa, ya Allah, ya Tuhan kami, doa saya pada tahun ini adalah sama seperti tahun yang sebelumnya, amin. Masya Allah. Nak cakap pun punya payah, nah, Masya Allah. Banyaklah berdoa. Nah, ajarkan kepada anak-anak kita pun sama, Masya Allah, doa-doa. Ini anak tak ajar apa pun, ya Allah. Ada satu jiran saya, ibu tunggal, suami mati, dia pula ambil tanggungjawab pergi kerja cari duit. Tak apalah, dia ibu tunggal, tapi anak terbiak langsung lagu tu. Budak tu umur 8 tahun. Satu hari dia balik daripada kerja, dia tengok anak dia tengah doa. Masya Allah, teriak dia, Man, kamu doa? Ya mak, Man doa. Sejunya perut mak mengandung kamu. Man doa apa tu? Man doa untuk mak lah. Oh lagi teriak, Masya Allah, anak soleh. Han doa apa? Mak kan selalu malam-malam masa tidur, sejak ayah mati ni, mak kata rindu dekat ayah. Jadi Man pun doa lah, ya Allah, engkau cepat-cepat matikan mak aku, bawa dia pergi jumpa ayah aku. Masya Allah, tabarakallah. Tu dia anak bertua. Nah, itu Masya Allah, ajar anak kita pun doa sama. Baik. Persiapan yang ketiga, persiapan dari segi saqafiyah. Apa dia? Ilmu. Islam ini agama Rabbaniyah. Rabbaniyah ni macam mana? Dia berasaskan pada wahyu dan Al-Quran. Kita tak guna akal untuk nak buatkan sesuatu dalam Islam. Kita ada dalil. Apa dalilnya? Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa kita buat macam ni? Kerana Allah suruh buat. Kenapa kita buat macam ni? Kerana Nabi suruh buat.
Jadi nak faham hadis dengan Al-Quran mesti wajib kena berilmu. Betul tak? Masya Allah. Kita tak boleh tafsir ikut dan kita tak boleh kata Tuhan mana ada cakap macam ni lah. Itu bukan cara orang Islam. Orang Islam kita berbicara ikut pada dalil, bukan ikut akal kita. Akal lain, ilmu lain, Masya Allah. Nah, macam saya sebelum saya masuk Islam, saya tengok orang duk tawaf Kaabah. Saya mati-mati ingat Kaabah Tuhan orang Islam. Saya kata tu dia Tuhan mereka, kedai buang besar. Saya kata macam tu. Sebab orang sujud, orang tawaf Kaabah. Tak, itu pasal apa saya kata macam tu? Akal saya tengok mereka tawaf, maka saya ingat itulah Tuhan mereka. Tapi bila saya mengaji, baru saya dapat tahu Kaabah tu bukan Tuhan. Kaabah tu arah kiblat. Malaysia mana ada Kaabah? Betul tak? Jadi kita bukan sembah Kaabah, kita Tuhan tersembah Allah yang mencipta, Allah yang maha satu tu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi akal dengan ilmu beza sangat-sangat. Sebab tu kita kena berilmu. Kadang-kadang kita puasa kita sah ke batal pun kita tak tahu. Kan, Masya Allah. Dulu saya mula-mula saya masuk Islam, awal-awal tu saya duduk di Kelantan, di pondok. Waktu tu tangan baru bawa macam ni saja, batal, dia kata. Masya Allah, tu terkejut kita. Dan buat macam ni saja, batal. Sampai tai hidung nak buang pun tergeliak lagu tu aja, ada gantung gini-gini lagu tu. Takut, Masya Allah, kita tak ada ilmu. Buat macam ni tak batal. Dalam istilah syarak, dalam hukum fiqah, ulama kata had nama had dia had khaitum. Apa dia had khaitum? Sedalam-dalamnya. Macam ni dia tak membatalkan. Yang kata had khaitum tu sedalam-dalamnya, kita korek sampai jari terkeluar dekat biji mata tu. Tu had khaitum, Masya Allah. Tu batal sungguh. Ini korek sampai dekat gegendang telinga tu. Apa ni lembek-lembek? Speaker, Masya Allah. Itu batal, Masya Allah. Nah, jadi kena ada ilmu lah. Tanpa ilmu, kita tak kenal Islam. Hari ni ramai di kalangan umat Islam, dia tak kenal Islam kerana dia tak ada ilmu. Itu sebabnya dia buat benda-benda lara. Betul tak? Dari segi pemakaian kita, dari segi kita sikat rambut, kita gunting rambut, dari segi percakapan, semua sudah ada unsur-unsur Yahudi Nasrani. Islam sikit pun tak ada, Masya Allah, tabarakallah. Tengok hari ni, saya pernah pergi satu sekolah ceramah motivasi, pelajar SPM. Budak tu mai duduk depan saya tengok dia gunting rambut, sini langsung tak ada, sini pun langsung tak ada. Dua-dua tempat ni licin, tengah-tengah ada. Itu pun terpacak. Saya panggil mak dia, "Kak, mai sini, Kak." "Awak, Ustaz?" "Kak, berhenti beli penyapu," saya kata. Awak Ustaz, terbalikkan anak kamu sapu dia, penyapu ada tengah-tengah kepala dia." Masya Allah. Kita dah ikut siapa ni? Kita dah ikut siapa? Nabi kah? Allah suruh kita ikut siapa? Allah bagi kita mak ayah kan? Ada tak Allah suruh kita ikut mak ayah kita? Allah kata buat ihsan, buat ma'ruf, jangan ufin kepada mak ayah kita. Betul tak? Allah bagi kita suami. Adakah Allah suruh kita ikut suami? Ya, Allah kata hormat pada suami kamu, taat pada suami kamu. Yang Allah suruh ikut tu siapa dia? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, Muhammad, kalau benar mereka cinta pada Allah, ikut aku. Ikut siapa? Nabi. Nabi ini qudwah hasanah, petunjuk yang terbaik bagi kita, Masya Allah. Nabi ini segala-galanya ada pada dia. Seorang ayah yang terbaik, seorang pemimpin yang terbaik, seorang datuk yang terbaik, seorang kawan yang terbaik. Kenapa kita tak kata Nabi Isa seorang ayah yang terbaik? Nabi Isa, Jesus Christ, mana dia kahwin? Bila dia tak kahwin, mana dia boleh jadi seorang ayah terbaik? Mana dia boleh jadi seorang suami terbaik? Sebab tu Allah jadikan semua pada Nabi Muhammad SAW sebagai profet yang terakhir. Suruh kita ikut dia. Semua ada pada diri Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu Allah dia dilahirkan sebagai seorang manusia biasa, hidup sebagai seorang manusia, walaupun dia ada mukjizat. Pasal apa? Ikut apa yang Nabi buat. Masya Allah. Nabi pun pernah sakit. Kita pun sakit. Bila Nabi sakit, apa Nabi buat? Kita ikutlah cara Nabi. Masya Allah. Kan? Semua ada pada diri Nabi SAW. Itu yang Allah suruh ikut Nabi. Tapi hari ini kita ikut Nabi dah? Tak ada. Nabi gunting rambut macam tu dah. Buang sini, tengah-tengah saja. Tak ada. Nabi ni segak. Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu kata dalam satu riwayat dia lah, dalam kitab Syama'il, hadis yang ketiga. Dia kata satu petang aku nampak Nabi keluar daripada rumah dengan rambut jumma. Jumma ni macam mana? Belah tengah. Panjang, hujung rambut tu kena pada bahu, bukan melebihi bahu. Hujung rambut Nabi kena pada bahu. Nabi ada 3 pattern rambut. Jumma, limma, wafra. Jumma ni sampai sini, limma ni sampai bawah telinga, wafra ni pertengahan telinga. Ini 3 pattern rambut Nabi. Masya Allah. Tapi kebanyakannya jumma lah sampai ke ni. Dia kata aku tengok Nabi dengan rambut jumma memakai hula warna merah. Aku tengok Nabi, aku tengok alam. Aku tengok Nabi, aku tengok alam. Tak ada satu benda yang lebih cantik dan indah daripada Nabi SAW. Maknanya Nabi segak.
segak dan menjaga penampilan. Itu yang orang bukan Islam tengok pada kita, dia tengok Masya Allah smartnya orang Islam, dia kena kata macam tu. Tapi hari ni kita seluar pendek atas pada lutut, singlet Masya Allah, bulu ketiak tak buang Masya Allah, nah, pakai singlet, rambut pula Masya Allah, nah. Itu yang saya kata, tanpa ilmu kita takkan kenal Islam Masya Allah. Nak kata orang jahil, bukan seorang dua orang yang jahil Masya Allah. Saya ni Allah, baru ni orang hantar saya WhatsApp hari ni, kalau saya buka macam-macam soalan boleh baca. Ada orang kemarin dulu hantar dekat saya, Ustaz, isteri saya hilang pergi mana pun saya tak tahu Ustaz. Pula dah bini hang hilang, pasal apa cari aku? Saya bukan ada detektif servis nak cari bini yang hilang. Saya kata hampir report polis lah Masya Allah. Nah, itu belum lagi yang telefon saya 3 pagi telefon saya. Dia ingat saya ceramah 24 jam ke apa, saya pun tak tahu. 3 pagi, bayang tengok boleh buka mata ke? Saya pun usaha berjaya buka satu aja, satu ni tutup. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Man Penang. Mana aku kenal hang Man Penang ke Man Kedah apa? Ustaz tak kenal saya kenal Ustaz. Ya, apa hajat telefon saya 3 pagi? Ustaz, saya sebenarnya ada satu kemuskilan. 3 pagi kemuskilan. Saya ingat ada orang mati ke apa, tak apalah, tanyalah. Ustaz, ni soalan saya macam ni saja Ustaz. Apa dia? Ustaz, tolong ajak dekat saya cara-cara mandi hadas Ustaz. Pula dah Masya Allah. Saya mata yang tutup buka terus. Saya jawab, mereka ajak saya macam-macam Ustaz. Ada orang kata kena niat sebelum masuk tandai, ada orang kata kena niat waktu mandi, ada orang kata kena niat lepas mandi, ada orang kata kena niat sebelum keluar tandai. Banyak sangat niat Ustaz. Yang mana satu nak ikut saya pun tak tahu. Saya hampir tanya ke siapa, semua orang yang saya kenal saya tanya. Ni sebelum saya telefon Ustaz, saya tanya Pak Mentua saya, Pak Mentua kamu kata apa? Pak Mentua saya kata dia tua lama tak berkadai, dia lupa dah Ustaz. Masya Allah. Saya pun ajaklah macam ni. Habis-habis tu saya pun tidur lah. Tak sampai 10 minit dia call saya balik. Saya kata, dia ni lagi Masya Allah. Saya kata, Baban, baru tadi telefon kacau pasal ni, pasal apa telefon saya lagi? Tak sampai 10 minit apa pula? Ustaz, satu soalan saja saya janji saya takkan kacau Ustaz lepas pada ni. Apa dia? Ustaz, mandi hadas ni kena buat berapa rakaat Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Saya kata selalu orang buat 3 rakaat. Hang baru mengaji kan, hang buat 7 rakaat. Yang ke-7 tu hang mandi bunga sekali. Masya Allah. So, tutup telefon tu. Masya Allah. Nak kata orang jahil, bukan seorang dua orang, berlambah dua ada. Maknanya tanpa ilmu kita tak kena Islam. Begitu juga tanpa ilmu puasa kita sah tak sah pun kita tak tahu. Dan yang terakhirnya untuk hari ini 10.30 dah Masya Allah. Yang terakhir yang keempatnya apa dia? Maliyah. Mufrad dia mal. Mal ni apa dia? Harta. Apa kita nak buat dengan harta? Mungkin adik-adik bukanlah, tapi ajar kepada mak ayah kita. Kalau kita pun ada kesempatan buat benda ni, apa dia? Banyak berinfak. Banyak berinfak di bulan Ramadan. Masya Allah. Nabi punya infak, Masya Allah, tabarakallah, mengalahkan angin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya masuk yang mana keluar terus pergi. Itu Nabi punya style. Dan Nabi punya akhlak dalam berinfak ni, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tak pernah tengok seorang manusia yang infak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kenapa dia tak kata Sayyidina Abu Bakar? Kenapa dia tak kata Sayyidina Umar? Kenapa dia tak kata Sayyidina Uthman? Kenapa dia tak kata Sayyidina Abdul Rahman Auf? Semua ni hebat apa? Sayyidina Abu Bakar pernah sedekah semua kepada Nabi, sampai Nabi tanya, kalau kau bagi semua apa yang kau ada? Allah wa Rasul, dia kata. Allah dengan Rasul ada. Betul tak? Masya Allah. Tapi kenapa dia kata Nabi? Pasal walaupun sahabat-sahabat lain semua sedekah banyak-banyak, tapi mereka masih ada harta. Tapi Nabi apa pun tak ada. Semuanya Nabi infak ke jalan Islam. Sampai Nabi haramkan zakat untuk keluarga Nabi. Sampai ke hari ini keturunan Rasulullah susah pun mereka tak boleh terima duit zakat. Haram terus bagi mereka. Itu Rasulullah. Dan Nabi punya akhlak, sahabat jarang puji apa yang Nabi pakai dan apa yang Nabi ada. Pasal apa? Kalau puji, Nabi akan bagi. Nabi pernah dapat rida. Kain rida tahu? Kain rida kan? Yang paling mahal. Nabi punya seronok pakai rida tu. Petang tu Nabi keluar, mai seorang sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Cantik sungguh rida kamu ya Rasulullah. Baru kah? Baru. Cantiklah. Kenapa kamu berkenan kah? Sangat berkenan. Nak ambil. Tu Nabi. Dia lepas tu Nabi pernah dapat kambing daripada lembah ni sampai ke lembah ni. Orang bagi, kalau dekat Nabi mereka bagi sungguh penuh kambing. Sahabat-sahabat main tengok terkejut. Woi, Masya Allah, banyaknya kambing ya Rasulullah. Kenapa kamu kagum sangat kah tengok kambing ni? Kagum sungguh. Ambil lah ke semuanya. Tu dia, tu Nabi, Masya Allah. Jangan abang kat saya, Ustaz Syamugam,
handphone punya cantik, confirm aku takkan bagi, masya-Allah. Ni pun Selcom bagi percuma, masya-Allah. Harapkan beli jangan. Dia kita tak boleh buat macam tu. Ada orang lagu tu. Macam saya kata, oh apa cantiknya kereta tu. Ustaz, saya punya kereta, ambil lah. Tu dia. Ada orang lagu tu. Ada. Kan tak ada lagi kan, masya-Allah. Kita tak boleh buat macam tu, tapi jangan tak buat. Kan itu sunnah Nabi, kita buatlah itu ikut kemampuan kita. Jangan tinggal, sebab Nabi kata sedekah ni seumpama macam air yang memadamkan api. Begitulah setiap nilai ringgit kita tu akan memadamkan dosa-dosa yang kita buat, masya-Allah. Kan? Ustaz, memang kami nak sedekah ni Ustaz, tapi sana satu tabung, sini satu tabung, sana satu tabung, sini satu tabung, kan? Apa cerita ni Ustaz? Lagi banyak tabung lagi bagus. Pasal apa? Macam contoh saya bagi tahu. Saya ada 100 beg depan saya. Saya punya. Boleh dah saya bawa 100 itu sekaligus masuk dalam kereta? Tak boleh. Dua tangan dua saja. Saya buat apa? Saya panggil 50 orang. Maisat, tolong bawa beg saya, pakat seorang ambil 2 biji, letak dalam kereta saya. 50 orang, seorang ambil 2, pergi letak dalam kereta saya. Walaupun orang lain ambil, di hujung tu saya dapat balik dah beg saya. Dapat, walaupun orang lain ambil, dia pergi letak dalam kereta saya dapat. Betul tak? Itulah sedekah. Walaupun kita bos sana sini, maknanya apa? Orang itu tukang carry pahala kita. Di akhirat Allah akan pulangkan semua tu bagi kita, masya-Allah, tabarakallah. Itu nilai sedekah, masya-Allah. Jangan kita tak bagi. Bagilah setakat kita mampu, terutama sekali di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bila ada amalan yang tak banyak ni, sikit saja, terbitnya 1 Syawal, kita jadi orang yang mencapai maqam la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadiah yang paling istimewa orang bertakwa ni apa dia? Masuk syurga tanpa ada sebarang perbicaraan, masya-Allah. Ramadan ini lagi satu, dia madrasah untuk kita mengaji. Macam kita mai college community, kita dapat banyak kemahiran. Esok kita amalkan kemahiran itu, kita dapat kerja atau kita buat bisnes. Kenapa? Kerana kita ada kemahiran. Itulah sebenarnya Ramadan. Dia mengajar kita menjadi seorang Islam yang kafah, seorang Islam yang benar. Bila kita terbit 1 Syawal, bukan semestinya, bukan artinya kita kena jadi balik macam dulu. Pakaian lah apa, lebih kurang lah. Lepas tu percakapan jadi macam biasa lah. Kan mula mengumpat orang. Tak. Apa yang kita belajar di bulan Ramadan, itulah yang kita kena bawa dalam hidup kita sampai kita mati. Masya Allah, tabarakallah. Tunjukkan nilai Islam ini kepada orang lain. Masya Allah. Hari ini orang kita tengok, sayangnya kita 60 tahun sudah merdeka. Ramai mana sahabat kita yang bukan Islam, faham Islam hari ini? Ramai tak tahu Islam. Ramai tak kenal Islam. Kenapa? Salah kita lah. Kita tak tonjolkan Islam kepada mereka, masya-Allah, kan? Kita tak tonjolkan Islam sikit pun pada mereka. Itu salah kita sebenarnya. Yang mereka tahu, hari-hari mereka dengar azan, tapi sedikit pun mereka tak tahu apa itu azan, masya-Allah. Puncanya siapa? Kita juga. Kenapa? Kita hari ini buat kejahatan, buat maksiat lebih dahsyat daripada mereka. Walaupun kita dikurniakan Islam hari ini, kan, masya-Allah. Kadang-kadang sembahyang, saya ada 15 tahun saya Islam. Nak kata sembahyang Jumaat atas mimbar, setiap kali saya ada khatib sebagai khatib. Sembahyang hari raya saya juga khatib, masya-Allah. Tahun ini 2 masjid. Saya pun penimpa lah macam mana saya pergi bagi tarik dekat 2 masjid jadi khatib, masya-Allah. Yang saya tengok peliknya kita ni, yang wajib haram tak mau buat. Tapi kalau sunat beria-ria nak buat. Macam semayang fardu 5 waktu, haram sekali pun tak pernah pijak masjid. Tidak. Semayang hari raya sunat saja, penuh masjid sampai keluar kena hampat tikam. Pelikkan mabuk ketum saya pun tak tahu, masya-Allah, kan? Kenapa kita nak jadi macam tu dah, masya-Allah? Itulah sebenarnya kita tak mengaji sebenarnya tentang keindahan Islam. Bila kita tak mengaji, kita tak nampak keindahan Islam. Bila kita tak nampak keindahan Islam, kita senang terpedaya oleh musuh-musuh Islam, yang utamanya adalah iblis laknatullah. Kan? Itu kita kena jaga, masya-Allah, tabarakallah. Terapkan nilai Islam dalam diri kita. Fahamkan kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun tentang nilai Islam. Selamatkan mereka, masya-Allah, tabarakallah, di mahsyar nantinya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian pada hari ini. Kalau ada lebih kurang, saya mohon maaf sangat-sangat, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah aturkan kembali pertemuan kita pada hari-hari yang akan datang.
mungkin lepas pada hari raya atau hari-hari yang lain. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang belum beragama Islam. Mudah-mudahan kita selamatkan mereka, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.